Jadi hari ni kita akan sambunglah surah Al-Baqarah kita. Minggu lepas, bulan lepas kita dah habis dah ciri-ciri sifat-sifat orang yang mendapat hidayah. Sebenarnya surah Al-Baqarah ini adalah sambungan daripada surah Al-Fatihah, iaitu jawapan kepada surah Al-Fatihah. Apa dia? Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ihdinas siratal mustaqim, iaitu kita minta kepada Allah supaya tunjukkan kita jalan yang lurus. Maka Allah pun tunjukkan jalan yang lurus, iaitulah apa dia? Zalikal kitabul la raiba fi hudan lil muttaqin, yang surah Al-Baqarah yang ayat pertama kan. Itu adalah jawapan kepada doa kita. Kita pun dah faham Al-Fatihah itu, sebahagian daripada Al-Fatihah itu adalah merupakan doa kita. Yang mula kita puji dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu alhamdulillahirabbil alamin, tinggallah kepada ihdinas siratal mustaqim. Dan di dalam surah Al-Fatihah itu tergolong 3 golongan. 3 ciri golongan yang boleh kita kenal hari ini, sama ada secara zahir maupun secara batin. Secara zahirnya, yang pertama, golongan yang mendapat hudan lil muttaqin, orang yang mendapat taufik dan hidayah. Siapa dia? Orang yang beriman lah. Kita ni mudah-mudahan kita dan kawan-kawan kita yang kat luar sana semua mudah-mudahan tergolonglah di kalangan golongan orang yang beriman. Yang keduanya, iaitu dia kata siratal ladzi an'amta alaihim, tu ghairil maghdub. Ghairil maghdub tu maknanya dikatakan orang yang Allah murka, Allah marah. Siapa dia? Kalau bukan Yahudi. Itu golongan orang yang kedua. Yang ketiga ialah waladhdallin, tu golongan Nasara ataupun Kristian lah. Kalau kita kata hari ni orang Kristian. Adapun orang India, orang Cina tak masuk. Itu tergolong dalam golongan orang-orang musyrik. Jangan kita katakan dia ahli kitab pula. Dia bukan ahli kitab. Orang Cina dan India dia bukan ahli kitab sebab dia tidak ada kitab. Kitab yang ada pada dia hari ini tu, kalaupun dia namakan kitab Veda ke kitab apa benda ke, itu bukan kitab. Kitab pada kita orang Islam, kitab ialah apa tu, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepada kita melalui perantaraan Jibril alaihissalam. Baik kitab Zabur pun dia turun kepada Nabi Daud pun melalui Jibril alaihissalam. Kitab Injil turun kepada Nabi Isa pun melalui apa dia? Jibril alaihissalam. Termasuklah kitab Taurat kepada Nabi Musa juga melalui perantaraan Jibril. Dia bukan manusia. Kalau manusia tu dia, sekarang kita ada nafsu. Yang mana sesuai dia ambil, yang mana tak sesuai dia tak ambil. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Kamu beriman dengan sebahagian dan kamu tinggal yang sebahagian. Ini orang kita, orang yang dinamakan manusia. Sebab manusia ni dia suka ikut nafsu. Itu sebahagian lah antara contoh-contoh dia. Kemudian surah Al-Baqarah ni secara umumnya dia banyak menceritakan tentang perangai orang Yahudi. Kalau kita nak kenal orang Yahudi, kita bacalah surah Al-Baqarah dan hayati. Jangan baca saja. Baca saja tak jadi. Dia baca dan tadabbur. Baca dan tadabbur. Mana tadabbur ni kita hayati. Kalau kita tak reti pun tengok terjemahan tu, cuba kita kita panggil feelingkan dia. Feelkan dia. Kita akan dapat. Kalau kita nak, kita akan dapat. Allah akan bagi. Lambat laun dia akan bagi juga sikit sebanyak ilmu tu kat kita. Ilmu ni ada melalui cara jalan belajar dengan berguru. Ada ilmu yang Allah bagi, dia campakkan dalam hati manusia tu, faham macam tu je. Dia panggil ilmu laduni. Itu kalau Allah nak bagi, tak ada orang boleh bertikai. Dia insya-Allah dia tidak akan sesat lah. Sebab orang tu mungkin dia dah berguru, kemudian dia mencari sesuatu yang lebih baik, maka tak ada masalah bagi Allah nak bagi. Ilmu Allah tu luas. Itu Yahudi. Dalam surah Al-Imran pula nanti, bila kita sampai kepada surah Al-Imran, dia nak menceritakan tentang perangai orang orang ni kena katakan orang Nasrani, orang Kristian, iaitulah keluarga Al-Imran. Al-Imran ni keluarga dia. Itulah dia cerita dia. Boleh kita tengok. Kemudian cerita orang apa ni yang musyrikin ni, banyak orang kafir ni, banyak dalam surah An-Nisa. Itu sebab dalam ada sabit daripada hadis dia kata, siapa yang rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah tidak akan dimasuki oleh syaitan. Bacalah. Ini tidak baca surah Yasin, memang banyak syaitan masuk. Kita nak suruh syaitan keluar, kena baca surah Al-Baqarah. Itu dia. Kalau Darus Syifa pun dia sebut surah Al-Baqarah, dia tak sebut surah Yasin pun. Yang saya belajar dengan Darus Syifa. Nak halau syaitan daripada rumah, kena baca surah Al-Baqarah. Sebab dalam surah Al-Baqarah tu ada satu ayat yang dinamakan Ayatul Kursi, yang mana kalau dalam hadis tu disebut, dia ceritakan 70,000 malaikat tu tanggung ayat kursi tu.
nak bawa ke langit dunia sampai kepada kita. Jadi bukan kata baca Yasin tu salah, tak salah kan. Tapi Yasin tu lebih sesuai untuk orang nazar. Orang yang nak mati tu, kita baca. Orang sakit kita baca. Kalau nak suruh setan keluar, bacalah surah Al-Baqarah 286 ayat, lebih kurang 1 jam 45 minit bagi bacaan yang standard. Bagi bacaan yang baru nak belajar mungkin 2-3 jam. Sebab kalau kita baca 2 juzuk tu, 1 juzuk tu biasa kalau saya baca 40 minit. Kalau 2 juzuk setengah tu 45, kalau 1 jam setengah dekat 2 jam lah. Baca lah. Kalau kita baca satu malam, kita baca surah Al-Baqarah penuh, bukan sikit-sikit penuh, habis 280 ayat, 3 hari syaitan tak masuk. Sampai hadis 3 hari syaitan tak masuk. Bayang kalau hari-hari baca, selamatlah rumah tangga kita. Orang nak sihir ke apa, insya-Allah terdinding lah. Tapi kalau nak juga berlaku, kita redha lah kan. Allah nak uji kita. Kita kena ingat, kalau kita dah buat berlaku juga, itu sebenarnya Allah nak uji. Dan yang lebih penting, Allah nak angkat derajat kita. Tapi kena redha lah, jangan mengeluh. Jadi hari ni kita sambunglah sikit, iaitu sifat, itu hari sifat orang yang dapat hidayah. Hari ni sifat orang kafir. Orang kafir ni dalam ayat Baqarah ni, surah Baqarah ni, ayat yang kena yang ke-7, cerita perangai orang kafir. Jadi kalau kita nak tahu perangai orang kafir, ni ada ayat dia. Kalau kita tak kenal, maknanya menunjukkan kita tak pernah baca Quran, ataupun kalau baca tak menghayati. Ini Al-Quran bagi tahu, Allah bagi tahu. Apa ni? Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dalam tafsir Ibnu Katsir ni. Jadi inna ni dalam bahasa Arab, kalau ilmu bahasa Arab dipanggil sesungguhnya, makna harfu tasydid. Makna sungguh-sungguh. Maknanya bukan kita kata main-main lah, memang sungguh-sungguh. Orang kafir ni siapa? Innal ladzina kafaru sawa'un maknanya sama aja. Mu'tadilun. Kalau dia kata dalam kita kata tafsir, maksud sawa tu mu'tadil, maknanya sama aja. Kau bagi peringatan, anzartahum, kau bagi mereka peringatan, am lam tunzirhum, kau tak bagi mereka peringatan. Kau bagi dia nasihat, kau bagi dia ancaman, kau bagi dia teguran, ataupun kau tak bagi teguran, kau tak bagi ancaman, dia tetap sama. Am lam tunzirhum la yu'minun. La yu'minun tak beriman dengan mana? Tak beriman dengan kitab yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain lah. Secara umumnya kita pegang satu kaedah, al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab. Ibrah itu, pengajaran itu kita ambil secara umum, bukan dengan sebab khusus. Sebab khusus maksudnya sebab ayat tu turun tuju kepada orang ni, tidak semata-mata. Kita ambil pegang satu kaedah, dia kata ibrah tu ambil pengajaran tu secara umum. Walaupun ayat tu turun pada zaman itu, adakah zaman kita tak terkena dengan ayat itu, tak termasuk dalam ayat itu? Termasuk juga. Sekiranya kita berperangai seperti itu. Kalau tak masuk dengan itu, maknanya hari ini orang yang tak beriman selamatlah. Jadi kalau tak beriman, kalau dulu tak beriman masuk neraka, hari ini tak beriman juga masuk neraka. Jadi ayat tu meliputi. Sebab itu Islam, ayat Quran ni dia sesuai untuk semua zaman dan keadaan. Tak ada orang boleh kata dia sesuai untuk zaman itu, zaman sekarang tak sesuai. Itu semua cakap-cakap orang munafik. Kalau kita tengok hari ni, kalau kita sentuh sikit lah kan, macam masalah hudud. Hudud tu memang dah terang-terang Allah SWT dah suruh, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun, fa ulaika humul kafirun, fa ulaika humul fasiqun. 3 sifat Allah sebut. Orang yang menjalankan hukum yang tidak berhukum dengan hukum Allah, Allah kata dia zalim, Allah kata dia fasik, Allah kata dia kafir. 3 sifat Allah sebut. Mana nak tahu kita tu? Jadi kita suka tak suka, kita tak nak bercakap soal politik, kita nak bercakap kita sebagai orang Islam. Kalau kita mengaku kita beriman dengan Allah SWT, itulah dia hukum dia. Tak ada hukum lain. Kalau nak bercakap soal politik, saya rasa saya tak sesuai nak bercakap. Saya nak bercakap dari segi hukum dia. Hukum atas kita sebagai orang Islam, bukan atas kita mewakili mana-mana parti politik, tapi kita sebagai orang Islam. Kita tanya diri kita, besok kita nak mati nak jawab apa dengan Allah Ta'ala? Soalan yang mudah Allah tanya, kan? Siapa, apa kitab kamu? Kan? Antara soalan-soalan dalam alam barzah itu kan, dalam kubur, di dalam liang lahat tu. Antara soalan yang paling mudah dia tanya, apa kitab kamu? Kita nak kata Al-Quran, sedangkan kita tidak berhukum dengan hukum Al-Quran. Bila kita kata Al-Quran kitab aku, Allah kata kau dusta. Bukan kata ni lah, tangan ni kata dusta,
Mulut boleh lah kan, atas dunia kita boleh panggil lawyer, carilah lawyer yang bijak-bijak untuk berhujah. Tapi dalam kubur kita nak berhujah dengan siapa? Lawyer kat atas dunia pun tak boleh nak bantu. Tangan kita menjawab, kaki kita menjawab, mata kita menjawab, segala-gala anggota tubuh hujung rambut sampai hujung kaki, semua Allah bukakan hijab untuk jawab. Nak menggahirkan sifat kita yang sebenar. Apa kita nak jawab dalam kubur? Paling-paling tidak pun kita terimalah kan, redalah bahawa itulah hukum yang terbaik kan. Mungkin dari segi pelaksanaan dia ada kelemahan-kelemahan, itu manusia. Manusia dia ada kelemahan sebab kita tidak ada wahyu lagi dah. Fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ila Allah wa rasul. Jika kamu berbantah di atas satu perkara, kembali kepada Allah dan Rasul. Maknanya kembali kepada Allah, iailah kitab dia. Kembali kepada Rasul, cari hadis-hadis dia. Cuma sekarang ni hadis tu masalahnya ramai sangat duk petikai. Hadis ni sahih ke tak sahih kan? Masalah hadis sahih tak sahih tu kita sama-sama tengoklah. Tapi cuba kita bukan nak ke tepi kan, cuba kita kesampingkan sekejap. Kita ambil Al-Quran. Al-Quran ada ke orang petikai sahih ke tak sahih? Tak ada orang petikai. Siapa berani petikai Al-Quran ni sahih ke tak sahih? Memang kalau ada Al-Quran, Al-Quran terima. Dan ayat Quran juga menerangkan. Cuma hadis itu menjelaskan. Hadis menjelaskan. Macam contoh saya bagi tahu dulu. Al-Quran suruh kita solat, aqimus salah wa atu zakah kan. Tapi dalam Al-Quran kalau kita cari daripada surah Al-Fatihah sehinggalah ke akhir surah An-Nas itu, tidak ada satu ayat pun menerangkan cara bagaimana kita nak mendirikan solat. Dan tidak ada satu cara pun yang menerangkan bagaimana kita nak bayar zakat. Dia suruh bayar zakat tapi tak tahu macam mana cara. Datang hadis menjelaskan. Zakat pertanian macam ni, zakat harta macam ni, zakat perniagaan macam ni. Hadis menjelaskan. Kalau kita tak nak terima hadis, malanglah kita nakkan syafaat dia, tapi di dunia kita beria menolak hadis dia. Macamlah perangai Abu Jahal waktu Nabi lahir 200 ekor unta tumbang. Bila Nabi sampaikan ajaran Islam, seru kepada ajaran Islam, dialah paling penentang kuat. Jadi kita harap kita tak tergolong di kalangan orang-orang seperti itu. Takut besok kita dihimpunkan bersama dengan Abu Jahal di neraka besok. Ini kita takut. Jadi kita kena ingat. Dalam tafsir Ibn Katsir dia kata innal ladzina kafaruni ay ghattul haq wa sataru. Ini ghattu ni maknanya menutup atau melindungi, atau kalau kita nak kata bahasa kita yang mudah, menyorokkan kebenaran. Menyorokkan kebenaran. Jadi apa kebenaran ni? Orang kafir ni dia tahu dah Nabi SAW ni dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil, kitab apa lagi, Zabur, ada disebut dah sifat-sifat Nabi di akhir zaman. Sebab apa disebut? Sebab kita kena faham kitab-kitab yang turun tu semua daripada Allah SWT. Bila turun daripada Allah SWT, daripada sumber yang satu, dah tentulah semuanya akan sama. Daripada Nabi Adam sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Kita khususkan kepada Nabi-Nabi yang menyeru kepada umat yang dibagikan kepada mereka kitab, semuanya membuat seruan yang sama, iaitu mentauhidkan Allah. Iaitulah menyembah, daripada menyembah berhala, asalnya menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah tak apa-apa benda, sehinggalah kepada diseru menyembah kepada mentauhidkan Allah SWT. Semua Nabi sama aja, seruan dia sama. Nabi Ibrahim pun sama, cuma Nabi Ibrahim tak diberi kitab, diberi suhuf. Sebab tu dia kata suhufi Ibrahim wa Musa, dia bagi 10 lembaran suhuf tu. Peraturan-peraturan kemasyarakatan, peraturan-peraturan tentang hukum ada disebut situ. Tapi semuanya itu sudah dibatalkan. Syariat syariat Nabi Musa, syariat Nabi Ibrahim, syariat Nabi Isa, segala-gala syariat itu sebelum kedatangan, selepas kedatangan Nabi Muhammad sudah dibatalkan, tak terpakai lagi. Kalau kita nak pakai syariat Nabi Isa contohnya, kitab Injil, tak boleh pakai lagi, dia dibatalkan. Al-Quran bila dah turun, pakai Al-Quran walaupun tak selera dengan kita. Mungkin kitab lain mungkin selera dengan kita, tak pakai Al-Quran. Sebab itulah dia katakan zalikal kitabula raiba fi hudal lil muttaqin. Itu untuk orang. Sebab itu dia kata hudan lil muttaqin. Lil maknanya bagi orang yang bertakwa. Kalau yang tak bertakwa, pakailah kitab apa-apa pun. Macam hari ni orang duk pakai kitab perlembagaan, pakai kitab Lord Reed. Pakailah. Besok dengan Tuhan besok jawab. Kita kalau kita tak setuju, kita janganlah beria sangat dengan kitab yang bukan daripada Allah SWT. Sebab kita senang aja. Kita satu masa kita tetap akan mati. Masalah mati tu kita nak jawab tu.
Jangan nanti Allah Ta'ala kata dalam satu surah dalam surah Ibrahim, ayat Allah Subhanahu Taala sebut wa barazu lillahi jami'a. Pada hari mereka dihimpunkan, semua orang ni kita akan dihimpunkan, tak kira daripada besar kecil, semua dia akan dihimpunkan lillahi jami'a, di hadapan Allah Subhanahu Taala. Faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru. Maknanya faqala du'afa'u lil ladzina istakbaru, bagi mereka-mereka orang-orang yang lemah ini. Orang yang lemah ni siapa? Orang-orang yang mengikut orang yang berkuasa. Kita ikut pemimpin kita. Lilladzina istakbaru, pemimpin kita yang sombong, bongkak, takabur, ego. Apa dia kata? Inna kunna lakum taba'an, sedangkan kami mengikut kamu. Hari ni kita ikut dia sebagai pemimpin kita, kita ikut dia sebagai ketua, kita ikut dia sebagai guru kita, kita ikut dia sebagai apa lagi nak cakap, ustaz, ustazah, sebagainya lah. Kalau kita ikut tanpa ilmu, Allah Ta'ala kata orang-orang apa yang lemah, dia kata inna kunna lakum tab'an fahal antum mughnuna anna, adakah kamu mampu untuk membantu kami di hari akhirat besok, min azabillahi min syai', daripada mengurangkan azab Allah SWT di hari akhirat besok. Besok kita jumpa lah, jumpa pun tak guna dah. Allah Ta'ala dah sebut dah, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang kufur dan ingkar tentang tanda-tanda ayat-ayat kebesaran kami, sawfa nuslihim nara, kami akan masukkan mereka ke dalam api neraka. Kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka tadi masak. Kita ni api neraka ni, kalau gambaran api neraka ni, kalau kita baca-baca dalam kitab-kitab, kita tengok dia punya panas tak panas ni sampai warna putih. Kita kalau atas dunia ni api biru tu dah kira panas dah tak? Api merah kata orang tak panas lagi kalau dari sains lah. Api biru tu yang paling panas tu. Kalau orang nak patri pun dia pakai api biru, cukup panas tu. Itu tak cukup lagi. Ke akhirat besok warna putih. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha, kami gantikan, dah hancur kulit tu, kami gantikan. Apa tujuan Allah gantikan? Setelah kulit tu hancur, Allah gantikan apa? Tak biar orang aja? Tak ada. Sebab apa? Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Ni jangan main-main. Kita biarlah, kalau kita nak ikut sesuatu perkara, baik apa-apa ilmu sekalipun, apa-apa pun, biar kita dengan ilmu. Kita nak belajar agama, cari guru. Nak belajar buat kek pun kita cari guru juga. Ni belajar agama, belajar sendiri-sendiri, pergi Google Google, lepas tu tak kerti nak tanya pula. Dia pakai dalam Google tu berapa banyak yang, kalau daripada 100%, saya kata hanya 20% yang betul. Yang selebih itu kita tak tahu. Sebab dalam bila kita belajar tanpa guru, banyak kita punya pemahaman akan salah. Sebab dalam Google tu kita tak tahu. Kadang-kadang orang barat ni, orang orientalis, kadang-kadang dia dalam cara halus tu dia dah kata Nabi kita tak sepatutnya, terutama dalam poligami. Bukan main banyak. Kalau search poligami tu tak ada yang menyokong, semua menentang ni. Carilah Nabi Islam tak adil lah apa. Tak adil dari segi mana tak adil? Bukanlah kita kata kempen pergi poligami dah. Itu bukan masalah kempen. Masalahnya hukum tu tak hukum. Hukum tu kata harus saja, bukan wajib pun. Yang kita berbalas sampai berperang, berperang lebih rumah tangga, macam benda tu wajib. Kan dia dah baca dah kan. Wa in khiftum alla ta'dilu, jika kamu tidak rasa mampu untuk berlaku adil. Syaratnya adil kat situ. Bukan syaratnya kau suka tak suka. Syaratnya adil. Adil tu macam mana adil tu? Yang tu yang kita kena faham. Apa yang dikendaki dengan perkataan adil itu yang Allah letak. Fa in khiftum, jika kamu bimbang, alla ta'dilu, sedangkan kamu tidak mampu untuk berlaku adil, fa wahidah faqat. Allah Ta'ala kata cukup seorang. Tapi kalau dia boleh adil, apa salahnya? Ada contohlah gaji dia 20,000 sebulan, dia nak kahwin 4, lantak dia. Buatlah deal elok-elok, bincang elok, aku bagi kau sebulan 2,000, 4 orang bawa 8,000, gaji 20,000, ada 12,000 lagi. Kat mana yang kata tak mampu? Banyak benda lah kita kena tengok. Mampu dari segi rohani, dari segi kemampuan apa kita kata seksual, itu pun kena ambil kira juga. Mampu gaji 30-40,000, nak kahwin 4, tapi kemampuan seksual tak ada, nanyalah. Sebab kemampuan seksual tu antara syarat juga, walaupun tak dinyatakan secara jelas, tapi itulah yang tersirat. Yang dia kata zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa, manusia itu dihiaskan dengan kesukaan kepada perempuan. Orang perempuan suka kat lelaki, orang lelaki suka kat perempuan. Tapi kalau perempuan suka perempuan, lelaki suka lelaki, itu masalah tu. Itu masalah.
Tapi yang berlaku kat depan mata kita tu biarkanlah. Kita jangan kata apa-apa sebab kita tak tahu apa yang berlaku sebenarnya. Cuma dari segi hukum macam itulah. Okey, itu innal ladina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Maknanya dia tak beriman. Jadi tak beriman ni dengan beriman dengan kitab-kitab yang Allah Subhanahu Taala turun. Siapa dia orang kafir? Orang kafir ialah orang disebabkan mereka ingkar. Walaupun ayat ini ada setengah-setengah pendapat ulama mengatakan ianya diturunkan kepada ru'asa'u Quraisy, ru'asa'ul ahzab. Ahzab ni Quraisy lah. Mana pemimpin-pemimpin dia. Antara siapa pemimpin dia? Iaitulah antaranya Abu Jahal, Abu Lahab. Ada juga di kalangannya, di kalangan ahli tafsir mentafsirkan dia diturunkan juga kepada orang Yahudi ni. Tetapi di kalangan orang Yahudi, di kalangan pendeta-pendeta atau kita kata ulama dia lah. Kita bahasa kita dengan orang bukan Islam ni, kalau dia pandai agama tu kita panggil pendeta. Kalau kita orang Islam kita panggil ulama. Di kalangan pendeta-pendeta dia ramai yang menentang, tetapi salah seorang daripada mereka masuk dalam agama Islam, iaitulah Abdullah bin Salam. Antaranya Abdullah bin Salam. Sebabkan Abdullah bin Salam ni asalnya orang yang pakar dalam ilmu agama di kalangan orang Yahudi. Bila dia masuk ke dalam Islam, di situlah timbulnya cerita-cerita Israiliyat. Cerita-cerita Israiliyat. Sebab dia asal Israiliyat ni cerita tu betul, tapi ada benda-benda yang Nabi kata kita kena tawakuf. Betul atau tak betul kita tak pasti, kita tawakuf, jangan ulas. Ada benda yang betul Nabi terima, ada benda yang tak betul Nabi tolak. Jadi bab Israiliyat ni kadang-kadang kita boleh tengoklah, kalau benda tu masuk dengan akal kita, bolehlah terima, kan? Maknanya selari dengan akal kita, selari dengan tuntutan syarak, kita terimalah. Kalau macam contoh cerita Rabi'atul Adawiyah menangis sampai apa dia kata mata air dia tu bila mengalir, air mata dia tu akhirnya jadi macam longkang, ada air mengalir banyak. Kita menangis beria pun rasanya banyak mana agak-agak air mata kita. Itu tahap Rabi'atul Adawiyah tu. Cerita dia Rabi'atul Adawiyah tu memang orang tu wujud. Dia menangis, memang dia menangis, betul menangis. Tara dia yang takwa tu menangis macam tu. Kita yang macam kita agak-agak banyak mana lah air mata kita keluar. Hasan Al-Basri kan, dia nak pinang Rabi'atul Adawiyah, tak, Rabi'atul Adawiyah tolak. Sebab dia lebih sayangkan ibadah kan. Orang dulu tak macam kita kan. Kita ibadah kita semayang lama sikit pun kita dah lenguh kan tak? Nabi semayang Isyak menjelang subuh baru selesai. Kita tak dan subuh kan. Isyak pun tak dan habis dah kita dulu. Itu bezanya kita Sebab itulah orang hari ni kita tengok pun samalah sawa'un alaihim, yang dikatakan sama. Mereka ni kita bagi peringatan atau tidak, kita tengoklah depan mata kita. Kita cakap macam ni, dia jawab macam ni, akhirnya bertelagah tak habis-habis. Kesimpulannya apa dia kata? Orang kafir ni memang sampai bila? Sampai bila-bila pun dia tidak akan redha. Sebab ayat Quran jelas. Kita kalau baca surah Al-Baqarah tu, saya tak ingat ayat yang keberapa tapi ayat dia ialah walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Yang ini tidak akan redha orang Yahudi dan orang Nasara. Makna yang saya nak tekankan kat sini, yang kita nak kena faham, ini penting bila kita belajar tafsir, kita kena faham, jangan ambil makna saja. Kita kena faham setiap kalimah tu Allah tunjulkan kalimah itu ada kekuatan dia supaya kita jelas. Ini nak cerita sikap orang Yahudi tadi dalam surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala datangkan dengan kalimah lan, lam, nun. Kalimah lan, walan tarda ankal yahudu. Kalau tak silap saya muka surat 21 dalam surah Al-Baqarah tu. Kalau kita tengok muka surat 21 atau 19, itulah walan tarda, mana lan ni mana daripada, kalau kita kata daripada dunia ini wujud sampailah dunia ini musnah besok, naik ke akhirat, orang Yahudi tetap tidak akan redha dengan kita. Bukan saja Yahudi, orang Nasara, orang Kristian. Boleh faham tak maksud saya? Maknanya kalau kita kata daripada permulaan wujud dunia sampailah kepada akhirnya dunia, nanti umur dunia hancur, orang Yahudi dan orang Nasara tidak akan sekali-kali redha. Makna lan dalam bahasa ilmu nahwu, bahasa Arab, dia panggil nafi lil mustaqbal, sampai bila-bila. Jadi hari ini macam mana Ustaz? Macam itulah ayat Quran dah kata dia tidak akan redha. Orang Yahudi dan orang Nasara dia tidak akan redha. Dia tidak akan redha sampai bila? Hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut cara hidup mereka.
Itu pun dia tak redha 100% dengan kita. Tengok orang Nasara, dia tak redha kita dah ikut dah cara dia, perlembagaan dia kita ikut, cara makan dia pun kita ikut, cara bergaul dia pun kita ikut. Kalau kita kata Nabi aja usul salam kan, usul salam ni makna mulakan dengan salam, bagi salam orang yang kita kenal atau orang yang tak kita kenal. Kita silap, kita sebut good morning. Good morning tak ada pahala, betul? Kalau kita bagi dia salam, kenal tak kenal, itu satu doa. Tapi kita dah terbalik, makan, berjalan. Nabi tak ajar makan berjalan, Nabi tak ajar makan berdiri, minum berdiri, berjalan. Berdiri itu ada setengah ulama kata harus lihat pada keadaan. Kalau dalam majlis tu dia sediakan makanan buffet, memang tak ada kursi, ada berdiri lah. Berdiri bukan berjalan, berdiri. Kita minum, kita berdiri. Kita makan, kita berdiri, bukan berjalan. Ini pelik. Dia makan, dia berjalan, berjalan tu kan. Kalau kita tengok, tak boleh. Itu budaya itu semua budaya mana tu? Kita dah ikut dah cara dia. Buka agama kita hari ni, anutan kita hari ni macam agama Islam kita yang kita anut selama ni, macam super. Kalau saya boleh kata lah, macam televisyen. Kita tengok televisyen, buka aja Quran, tengah-tengah buatlah apa nak buat, dah akhir besok Quran balik. Kita macam itulah. Waktu lahir ke dunia buatlah akikah, panggil orang berjanji marhaban, cukur jambuh apa semua kan. Cara Islam nak tu baguslah kan, azan kat sebelah kanan, qamat sebelah kiri, baguslah tu. Tengah-tengah waktu kehidupan dia tu bercampur-campur kan. Tak apalah, campur sikit-sikit lah macam mana kan. Kita pun manusia juga kan, ada juga buat maksiat, mana boleh tak buat. Tak, nanti dia kata, ustaz kita ni daripada kecil sampai besar tak buat maksiat, macam mustahil kan. Kalau Nabi lain, Nabi tu maksum. Kita ni kalau kata tak buat maksiat, bohong aja. Ada, kita tengok televisyen tu maksiat. Apa tak maksiat ni, benda larang. Ada, tengoklah apa sinaran tak apa benda lah kan, mentor apa kerja jadah. Itu semua maksiat. Benda-benda lawa tu maksiat. Tapi nak buat macam mana? Dah ada depan mata kan. Tapi agak-agak lah sikit kan. Janganlah sampai lawa sangat, sampai Quran pun baca pun tidak. Jangankan baca, buka pun tidak. Dah lah tu, tak pandai baca Quran, tak cari orang nak belajar. Itu semua masalah. Besok nak mati, besok baca Quran balik, baca Yasin. Penutup dia sadaqallahul azim. Itulah dia Islam yang hari ini, yang ada pada hari ini. Sebab itu Nabi kata antum kasih, dia kata satu hadis, dia kata tada'a alaikum umam, mana kamu ni seumpama orang yang panggil masuk makan jamuan. Bila kita bagi satu makan kenduri, panggil orang makan kenduri, ramai orang datang makan. Pada ketika itu Nabi kata, dalam hadis dia kata antum kasih, kamu semua ni ramai, tetapi ramai umpama kabusa al-sayd, maknanya umpama buih-buih di lautan. Sebab apa? Kita ni orang Islam hari ni lebih takutkan benda-benda lain daripada takut kepada Allah SWT. Kita takut kepada manusia, kita takut kita tak cukup makan. Kalau di pejabat, kadang-kadang benda tu jelas-jelas salah, tapi kita tak berani nak buat teguran. Tak semestinya kita tegur, ini benda salah ni, saya tak payah macam tu, itu tak hikmah kan. Kita cari siapa yang patut kita bercakap, kita cakap slow-slow kan, cari masa yang sesuai. Mungkin 2-3 hari selepas tu tak ada masalah, selama mana tak menjejaskan keharmonian. Kita cuba cara yang terbaik kan. Nasihat ke dia, buat cara tu salah kan, Islam tak boleh, kita orang Islam sebagai orang beriman kita kena macam ni. Kalau dia nak dengar, tak nak dengar, sudah, tanggungjawab kita selesai. Yang penting besok kalau Allah tanya apa tanggungjawab kau sebagai seorang Islam, tanggungjawab aku antaranya beri nasihat. Apa bukti kau bagi nasihat? Ni dia. Semua tu akan datang balik. Apa yang kita buat daripada besar-besar sehinggalah kepada kecil-kecil, semua akan datang balik, jangan risau. Inilah dia. Kalau dalam tafsir Ibnu Abbas ni, bapa saudara Nabi, innal ladzina kafaru ni wasabatu 'alal kufri, mereka ini kekal dalam kufur. Dia tak beriman, kau bagilah apa pun. Sebab itu dalam tafsir Ibnu Abbas ni yang saya suka ni, pasal dia punya penjelasan tu lebih terang lagi nampak. Mana dia kata, kalau dia kata kat sini anzartahum, maksudnya khawafathum bil Quran, sekalipun kamu beri mereka peringatan, ancaman dengan Al-Quran, mereka tak nak dengar. Hari ni kita tengok jelas-jelas kita bagi tahu Quran cakap gini, kita pula ulas lagi, kita seolah-olah kita lebih bijak daripada Allah SWT. Allah Ta'ala kata buat, jalankan hukum aku,
Tak sesuai. Yang bercakap orang Islam, kalau yang bercakap bukan orang Islam tu tak apa, memang sifat dia dah. Yang bercakap yang tak kata tak sesuai tu orang Islam yang bercakap tu. Kalau dah jahil, jangan bercakap lagi baik, lagi selamat, kan? Lebih baik kita cari orang yang alim, tanya pandangan dia, macam mana pandangan Islam. Jangan tanya pandangan politik, kan? Kalau tanya pandangan politik, masalah, kan? Politik ni dia akan musnah, Islam dia tidak akan musnah, dia akan tetap. Allah akan tapis. Nak masuk syurga bukan senang. Nak masuk syurga bukan senang. Nak masuk neraka sekelip mata, keluar daripada tangga surau ni dah boleh masuk neraka. Pilihlah, kan? Nak pergi rumah urut, nak pergi ke mana boleh masuk neraka. Tapi kalau duduk dalam surau ni, insya-Allah, kan? Biasanya orang dalam surau, orang dalam duduk dalam surau ni orang yang ingat kepada Allah, ingat mati. Dah, mana dia dalam surau nak cerita kekayaan, berapa banyak harta kau ada, berapa banyak emas simpanan. Tak ada cerita. Cerita pun tak guna, kan? Kita kumpul harta tu semua untuk kita. Hari ni kita cari duit daripada pagi sampai ke malam untuk siapa sebenarnya? Untuk diri kita, untuk orang lain. Dekat duit tu, kat gaji tu ada hak orang lain dalam bentuk zakat. Jangan main-main. Gaji yang kita dapat tu kalau tak zakat, besok nak jawab dengan Allah Ta'ala. Kita kata tak cukup, tapi benda lain kita cukup. Bayar escrow cukup. Perlu ke escrow tu? Wajib ke? Tak wajib. Minta maaf kata lah, beli rokok boleh pula. Suruh bayar zakat, tak cukup. Dah tolak ni semua tak cukup. Besok dengan Allah Ta'ala nak jawab apa? Dengan orang lain boleh jawab. Dengan Allah Ta'ala tu kita kena ingat, kita akan mati, kita akan bersoal jawab dengan Allah Ta'ala. Setiap rezeki, summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Mereka akan ditanya tentang rezeki yang kami beri. Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari itu kemudian mereka akan ditanya tentang rezeki. 'Anil na'im, nikmat-nikmat yang kami bagi, mata yang kami bagi ni, apa kau buat? Lidah yang kami bagi, apa yang kau buat? Tangan yang kami bagi, kesihatan yang kami, berapa banyak kita nikmat-nikmat Allah yang Allah Ta'ala beri. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semuanya nikmat Allah bagi. Hidung yang aku bagi untuk kau sedut nafas, apa yang kau buat? Setelah kau diberi kesihatan yang baik, apa yang kau buat? Kaki yang sehat, kaki yang kuat untuk melangkah, ke mana kau pergi? Nak jawab apa kita dengan Allah Ta'ala? Lidah kau banyak berzikir ke banyak mengumpat? Jangan main-main. Kita duduk dalam ni tak semestinya kita berzikir subhanallah subhanallah. Kita menuntut ilmu ni, kita berzikirlah, majlis zikir. Dalam majlis ni malaikat banyak. Dalam hadis, satu hadis saya tak apa ingat ada hadis ni. Barunya 2-3 minggu lepas mengajar, dah lupa lah. Biasa lah, mungkin tua lah. Hadis ni kata setiap majlis ilmu malaikat akan duduk keliling, lengkung kita ni semua. Malaikat akan lengkung kita sehingga majlis tu selesai. Kalau kita mati ketika itu, dikira mati yang penuh dengan keberkatan. Ada yang kata syahid sebab menuntut ilmu. Fi sabilillah, antara fi sabilillah juga ialah orang yang menuntut ilmu, bukan fi sabilillah semata-mata pergi berperang. Berperang tu itu satu bahagian. Menuntut ilmu tu satu bahagian yang lain. Jadi banyak cabang-cabang untuk kita berjihad fi sabilillah tu banyak. Sediakan minuman di laluan orang ramai, bagi orang jamu orang makan, itu pun fi sabilillah juga. Syaratnya jangan kita ungkit-ungkit, jangan kita sebut di kemudian hari. Kita bagi dah lupakan. Umpama kalau kita nak bagi sedekah, kita bagi je sedekah, lepas tu jangan tanya-tanya lagi. Engkau ni tinggal mana, apa nama kau, jangan tanya. Sebab bila kita tanya, kita akan ingat. Sebaik-baiknya kita bagi, terus kita lupakan. Orang kata kalau boleh padam daripada memori kita, padam. Sebab bila kita ingat-ingat, dia akan kacau. Setan dia akan bisik. Last kali timbul riak. Timbul riak satu, yang paling malang ni timbul ujub. Ujub ni dia bangga diri, dia buat dia rasa dia hebat. Itu ujub. Riak ni orang tengok. Ni dua sifat ni Imam Ghazali kata antaranya lah sifat mazmumah. Dua sifat ni bahaya ni. Kalau orang yang beribadat, dia ujub dengan riak, bahaya. Takut yang macam tu. Okey, kemudian satu lagi sifat orang kafir dalam ayat ni dibagi dua. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Khatamallahu ala qulubihim ay taba'allahu ala qulubihim, makna Allah tutup, Allah kunci hati mereka. Hati mereka ni Allah kunci untuk apa? Untuk menerima hidayah. Yang ni kita takut. Kita takut kalau lah Allah ni oleh kerana banyak sangat maksiat yang kita buat, Allah tutup pintu hati kita, Allah tutup hati kita daripada menerima hidayah. Bila Allah tanda-tanda orang tak dapat hidayah ni, maksiat berkekalan.
suka buat maksiat dan dia bangga dengan maksiat yang dia buat. Ini orang tak dapat hidayah. Boleh tengok. Tanda-tanda orang yang dapat hidayah, dia benci kepada maksiat. Sebagaimana dia benci, ianya dicampakkan ke dalam api neraka. Itu tanda-tanda. Kalau kita tidak ada perasaan itu, confirm dah. Itulah tanda orang yang tak dapat hidayah. Itu Nabi bagi tahu tu. Kalau dalam hadis-hadis Nabi bagi tahu, dalam kitab tafsir ni pun dia cakap ay taba'allahu ala qulubihim. Taba'a ni makna kita kata kalau mati stamp, kita seal terus. Surat sulit kan, kalau sulit kan kita seal tu kan, warna merah tu lilin tu kan, macam tu lah, lebih kuat. Habis lah, kalau dah tutup macam tu kan habis lah. Mati pun Allah alam kan, walaupun bukan saya lah menentukan kan nak masuk surga ke tidak kan. Tapi kalau berdasarkan kepada ilmu yang ada depan kita macam ni yang dibahaskan, macam itulah neraka lah tempat ni. Tapi kuasa Allah juga kan. Buat maksiat, bagi nak erak, buat maksiat dan nak mati, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, Allah terima. Siapa boleh tahan? Siapa boleh petikai? Hak dia. Kita buat ibadah banyak mana pun kita buat ibadah, tapi kalau Allah tak redha dengan kita, Allah tak terima ibadah kita, sia-sia je. Banyak dah sedekah, banyak dah mengajar, banyak dah macam-macam, lah kali mati dalam keadaan kesesatan. Yang tu kita takut. Kita buat ibadah, adakah kita riak? Sedekah, nak panggil reporter ambil gambar, takut riak kat situ. Kalau kita boleh jaga hati, tak apa. Hati ni, keajaiban hati ni, dia boleh berubah dalam beberapa saat aja. Sekelip mata je, kita akan takbir Allahu Akbar, teringat sekejap kunci kita dalam kereta terlupa, habis. Sia-sia ibadah kita. Makna dalam masa kita dah berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan segala, kalau kita katakan Tuhan sekalian alam, kita Rabbul Jalil, raja bagi segala raja, kita masih sempat lagi nak memikir soal dunia. Dalam pada angka takbir tu, belum lagi sembahyang lagi 4 rakaat tu, dalam pada sembahyang tu tak berapa persen yang kita ingat ke Tuhan. Takut dalam pada rukuk kita ingat pula Allahumma, aku tadi ada barang pula terlupa nak tutup suis pula. Dalam pada sujud, Allah terlupa pula nak bagi duit ni. Habis semua datang, merata-rata datang. Last kali daripada awal sampai akhir, sikit pun kita tak ingat pada Allah. Sebab itu kita kena ikhtiar, kena cuba. Dia datang kita tolak, dia datang kita lawan. Sebab benda lintasan ni kita tak boleh nak kawal. Sebab itu dia dimaafkan. Tapi jangan layan. Kalau layan, kita lalai. Sebab itu dia kata wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang yang solat, dalam keadaan solat dia lalai. Sedangkan dia solat tapi dia masuk neraka wan. Neraka yang celaka, neraka jahanam. Sebab apa? Sebab dia lalai. Jadi kita cubalah. Sebab Nabi dalam satu hadis kata rufi'an ummati anil khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Benda yang dipaksakan ni mana selain secara paksaan, cara fizikal, mana orang letak pisau kat kepala kita ke kat leher kita, suruh kita buat satu benda, mana kalau kita buat, kalau tak buat kita dibunuh, maka kita terpaksa buat, maka pada ketika itu tidak dikira sebagai satu dosa. Termasuk juga benda yang dipaksakan, yang benda lintasan tu tadi. Bukan kita nak pun, betul tak? Semua orang kalau boleh, tak ada orang nak sembahyang tak khusyuk. Cubalah kalau satu hari dalam satu masa dalam hidup kita dapat satu betul-betul nikmat khusyuk dalam sembahyang, kita akan rasa betapa sembahyang itu sebenarnya, macam Nabi kata sembahyang itu seumpama qurratu aini, umpama cahaya mata aku, penyejuk hati aku. Nabi anggap macam tu sembahyang. Kita dok sembahyang macam beban pula. Kan? Suruh sembahyang jadi macam beban, suruh bangun malam pun jadi macam payah pula. Bangun tengok bola boleh pula, suruh sembahyang bangun malam tak boleh. Ini masalah tu. Antara tanda-tanda. Sebab apa? Dalam banyak dalam Al-Quran tak sebut pun suruh sembahyang taubat. Walaupun saya tak kata sembahyang sunat taubat tu bukan sunnah, jangan salah faham kat situ. Dalam Al-Quran tak disebut sembahyang sunat tasbih. Dalam Al-Quran tak ada satu ayat yang menyebut tentang sembahyang sunat yang kita kata taubat ke, sunat istiqarah ke, sunat duha ke, tak ada. Yang ada ialah sunat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebahagian malam itu bangun bertahajud kepada Allah, supaya Allah besok bangunkan kau dengan makam yang terpuji. Supaya Allah bangunkan kita besok. Ada dalam riwayat-riwayat, saya baca riwayat-riwayat orang-orang saleh, sehingga ke satu tahap di alam barzah Allah bagi dia rahmat, Allah kurniakan rahmat dia boleh terus sembahyang dalam alam barzah. Dalam alam kubur itu dia masih boleh menunaikan sembahyang. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebagai orang yang beriman, dalam kitab Al-Hidayah karangan Imam Al-Baihaqi, Nabi menjawab salam umat dia.
setiap masa, sepanjang masa. Hakikatnya Nabi dah mati, tapi Allah izinkan untuk Nabi menjawab salam umat dia. Itu khususiah bagi dia. Cuma kita tak dengar lah kan. Kalau dengar pakat semua nak pindah kat Madinah dengan saya pun nak pindah kat Madinah, jual harta kat sini, kita pergi duduk Madinah. Sebab boleh berdialog dengan Nabi. Paling-paling tidak boleh bagi salam pun cukup lah kan. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasulullah menjawab Waalaikumsalam. Okey lah tu. Apa lagi kita nak kan? Sahabat, kalau baca cerita-cerita sahabat, kasihnya sahabat pada Rasulullah, sehingga kan kalau dia tak jumpa Rasulullah tu, tak tengok Rasulullah tu, dia rasa rindu. Berapa saat aja kan. Kalau dia nak buat apa-apa, dia akan cari Rasulullah. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana kaifa haluka ya Rasulullah, anta bi khair, alhamdulillah khair. Jalan. Kan balik kan jumpa lagi Rasulullah. Bawa makanan, jumpa Rasulullah lagi. Ya Rasulullah, ini untuk kau. Rasulullah tanya, ini hadiah ke zakat? Kalau zakat kau ambil balik, kalau hadiah kau ambil. Sebab Nabi tak terima zakat. Keluarga Nabi, Ahlul Bait, dia tak boleh terima zakat. Sebab dia orang yang Allah angkat, kesucian keturunan dia tu Allah angkat. Maka dia tak layak untuk terima zakat. Zakat ni mensucikan harta, benda yang kotor kita bersihkan. Jadi dia tak boleh. Hadiah tak apa. Itu bezanya lah. Jangan kita pula orang bagi kita ni zakat ke apa hadiah. Zakat aku tak terima, hadiah aku ambil. Orang bagi menampar je. Ada. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim, dan pendengaran mereka Allah tutup. Ni malam ni. Wa ala absarihim bisyawah. Pendengaran, penglihatan. Absarihim mana penglihatan yang Allah tutup. Kat sini dia kata ghita, mana Allah tutup. Ini yang kita takut ni. Kalau dah kata Allah tutup pendengaran kita, Allah tutup mata kita, Allah tutup hati kita, agak-agak apa yang tinggal untuk kita? 3 tu. Ada pendengaran, penglihatan dan hati kita. Kalau Allah tutup, apa yang tinggal untuk kita? Lebih baik jadi khinzir lah. Tahu khinzir? Babi kan? Lebih baik jadi lembu. Orang sembelih boleh makan. Pendengaran kalau dah tutup, tak boleh apa dah. Buatlah apa pun takkan dengar pun. Cakaplah apa pun. Kau ni besok akan mati, kau masuk dalam kubur, makan di ulat. Besok bila kau dalam kubur, dia katakan kubur tu Nabi gambarkan dia himpit tanah tu sehinggakan tulang rusuk kau yang macam tu bercantum begitu, berkeriuk-keriuk macam tu kan. Apa lagi yang tinggal? Dimakan di ulat. Tubuh begitu sehat, begitu gemuk, akhirnya makan di ulat-ulat. Apa lagi yang tinggal? Dia kata mati ya. Ada yang pandai, yang nakal lagi jawab. Kubur masing-masing jawab. Masya Allah, kalau kau jawab tak menyusahkan jiran sebelah, tak apa. Kalau jiran yang kita mudah-mudahan kita minta lah Allah bagi kita kebaikan, rahmat, rahmatiah. Sebab tu sebelah kita pula orang yang kaki maksiat duduk sebelah kita, ditanam sebelah kita. Dah duduk pumpang kita kat sebelah tu pun tak tenang. Macam kita dalam kat dunia, kat rumah, kita tengah buat ibadat, orang sebelah buat disko, tenang tak kita nak ibadat? Tak tenang. Sebab itu orang yang murtad ini, kalau kata murtad lah, tak boleh ditanam, dikebumikan di perkuburan Islam. Bahkan jasad dia tu, bangkai jenazah dia tu boleh diberi makan kepada anjing. Boleh diberi makan kepada anjing. Sebab hinanya orang murtad tak boleh disembayangkan, tak boleh dikapankan, tak boleh dimandikan, dan tak boleh dikebumikan di perkuburan orang Islam. Ini 4 benda ni orang murtad. Jangan main-main. Kita takut hari ni kita sembahyang isyak, besok subuh kita murtad pula dengan Allah Ta'ala. Apa dia tanda kita murtad? Kita pertikai hukum dia, kita pertikai ulama-ulama dia yang takutkan ke dia. Kita pertikai segala apa yang datang daripada Rasulullah, segala apa yang datang daripada Allah SWT, kita pertikaikan walaupun satu huruf. Al-Quran tu, hadis tu, apatah lagi kalau hadis tu terang-terang daripada Imam Bukhari dan Muslim. Kena ingat tuan-tuan, hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim ni kalau dia dua gabung dia panggil muttafaqun alaih. Derajat dia nombor 2 selepas Al-Quran. Kalau takdir kata Quran Allah angkat ke langit, maka hadis yang diittifaqkan oleh Bukhari dan Muslim itulah hujah kita. Kemudian barulah dia pergi kepada yang ketiga, hadis Bukhari sendiri. Tadi Bukhari dan Muslim dia gabung 2, yang ni sekarang secara tunggal Bukhari, kemudian turun kepada Muslim. Sebab antara Bukhari dan Muslim, syarat Bukhari lebih ketat daripada syarat Muslim. Bukhari dia kena semasa dan bertemu, Muslim memadai semasa, tak perlu bertemu. Macam kata saya periwayat hadis, Imam Muslim ada dekat Amerika contoh, ada memadai je saya hantar teks hadis tu kepada Imam Muslim terima.
Tapi Imam Bukhari tak boleh, dia kena datang jumpa saya. Dia nak tengok perangai saya, akhlak saya. Kalau saya ni duk main bola pakai seluar pendek, duk riwayat hadis dah. Kalau Rasulullah sami'tu Rasulullah ni, tapi main bola pakai seluar pendek, Imam Bukhari tak terima. Dia kata ini orang fasik. Kalau makan, Imam Bukhari tengok makan berjalan, dia tak terima, tolak terus hadis. Walaupun orang yang meriwayatkan itu adalah orang yang kuat ingatan dia, kuat ingatan dia, susunan rawi dia tak putus. Tetapi disebabkan akhlak yang itu, Imam Bukhari tolak. Itu strict tak strict ni Imam Bukhari. Sebab itu orang bila orang kata hadis rawahul Bukhari Muslim, siapa berani petikan? Pernah dengar ke? Mufti pun tak berani petikan. Mufti kalau petikan, kau tanya dia, mufti tu berapa ratus ribu hadis dia hafal? Mufti yang duk petikan hadis tu tanya balik, berapa ratus ribu hadis kau hafal? Imam Bukhari daripada beratus ribu hadis, berapa ribu hadis yang betul-betul yang Imam Bukhari sabitkan hadis tu hadis sahih? Tanya dia balik. Yang nak kata konon dia hebat kan, ilmu tak setara mana pun kan, baru belajar setakat PhD, master kan, tak hebat mana pun. Imam Bukhari beratus ribu berjalan merata, kita baru berjalan mana kan. Jadi bezalah kita, biar kita jadi makin resmi padi kan, makin berilmu, makin tunduk kan. Kalau ada orang tu ada ilmu, kita dengar dulu kan. Pokok ilmu tu kita tak sampai lagi, dah sampai ke dia dulu, so ambil lah salah kalau benda tu betul. Walahum azabun syadid, dan bagi mereka itu azab yang walahum azabun azim, dan bagi mereka itu azab yang azim ni sangat besar. Kalau besar ni kalau kita boleh lah kata sangat berat, sangat pedih, sangat menggerikan. Yang ni boleh lah kalau kita nak terjemahkan. Sebab bahasa Arab ni kalau nak terjemah bahasa Melayu, saya tak berani nak kata terjemahan saya tu tepat. Kalau ada yang boleh bagi idea lagi, silakanlah. Tapi macam tu lah. Sebab bila bahasa Arab ni kadang-kadang kita terjemah ke dalam bahasa Melayu, kita bila pergi kita terjemah kepada perkataan demi perkataan, takut dia lari maksud dia, so kita ambil secara umum je. Cuma kalau ada yang saya tersilap tu tegur lah. Syadidun fil akhirah, maknanya azab yang sangat berat ni, syadid ni terlalu berat. Kalau syadid ni berat sangat lah. Fil akhirah, pada akhirat ni, siapa dia? Itulah dia yang kat sini kalau Ibnu Abbas kata wahum al-Yahud. Siapa dia Yahud ini? Ini yang disebut Ka'ab ibn Ashraf, antara orang ni. Mana ayat ini khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim ni, ayat ini diturun kepada Ka'ab ibn Ashraf wa Huyai ibn Akhtab, antara pemuka-pemuka Yahudi lah. Ka'ab ibn Ashraf wa Huyai ibn Akhtab wa Jaddi bin Akhtab, ini mungkin adik-beradik, nama dia Akhtab ni mungkin adik-beradik juga ni, tak mana satu abang mana satu adik, tak tahulah. Kemudian ada di antara mereka juga wa yuqalu lahum musyriku ahli Makkah, ada di antara mereka juga dikatakan ahli Mekah, musyriku ahli Mekah, musyrikin Mekah lah. Antaranya kalau musyrikin Mekah ni, siapa yang terkenal kat Mekah tu lah tu Abu Jahal tu. Abu Jahal dengan Abu Lahab, bini dia, bini Abu Lahab. Sebab tu sampai Allah rakamkan kejahatan Abu Lahab ni, tabbat yada Abi Lahabin wa tab kan. Abi Lahab bin Wahab tu semua. Ayat itu nak menceritakan betapa jahatnya Abi Lahab dan juga isteri dia tu terhadap perjuangan Rasulullah. Kalau kita tengok ayat Quran ni, banyak cerita-cerita dia tu ada kaitan-kaitan ni. Kalau binatang ada kaitan dengan binatang, kalau binatang lebah dia ada kaitan dengan lebah, kalau dengan semut dia ada dengan semut. Semua ada cerita tu untuk kita ambil pengajaran. Sebab disebut afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at. Mana tidakkah kamu melihat bagaimana unta tu berjalan? Unta berjalan, bukan dia suruh tengok unta tu berjalan gede-gede macam tu, suruh dia tengok macam mana ketahanan unta itu, sifat unta itu boleh berjalan di padang pasir dalam keadaan panas semua. Bagaimana Allah naikkan langit, wa ilas samai kaifa rufi'at, macam mana Allah angkat langit tu, mana ada tiang. Allah hamparkan bumi datar, pada pandang kita datar kan, tapi kalau ikut geografi tu bulat kan. Macam mana berfikir. Sebab itu ayat Quran banyak suruh afala yatadabbarunal Quran kan. Kemudian afala ya ulil albab, orang-orang yang berfikir. Sebab itu beza kita dengan haiwan ialah berfikir, akal. Kita kalau tengok sebab itu dia kata baca satu ayat. Kalau Al-Quran tu kalau kita baca satu ayat, satu hari satu ayat kita tadabbur, itu lebih baik kalau kita solat sepanjang masa. Lebih baik daripada kita berpuasa sepanjang tahun. Satu ayat je, tak salah banyak.
Kalau kita baca contoh kan Alhamdulillahirabbil Al-Fatihah kan, surah yang mudah-mudah je, tak payah surah panjang-panjang. Surah panjang tu takut kita pula tak mampu kan. Kita surah yang biasa-biasa kita baca Alhamdulillahirabbil Alamin, kita tadabbur alhamdulillah segala puji. Berapa banyak nikmat yang Allah bagi kita kalau kita nak hitung satu demi satu kan. Nikmat kepada diri kita, nikmat kepada orang yang hampir dengan kita, nikmat kaum kerabat kita, Allah Ta'ala bagi segala-gala nikmat tu kita tengok satu persatu. Tapi cuba kita kufur dengan nikmat Allah, satu persatu juga Allah tarik. Hari ni berapa banyak kita boleh makan. Dulu masa kita muda banyak kita makan kan. Bila dah tua makin kurang kita makan. Berapa banyak nikmat Allah tarik. Allah dah tarik sikit-sikit, Allah tarik. Kita sedar, kita tak sedar. Allah dah hantar malaikat-malaikat dia untuk memperingatkan kita. Janggut kita dah putih, rambut kita juga dah mula berubah. Allah dah hantar dah isyarat-isyarat yang kita ni semakin hampir dengan kubur pun tak ingat-ingat lagi, masih berempah pulang mencari nikmat dunia. Yang nikmat dunia ni semua wa ma mata'ul hayat illa ghurur. Nikmat dunia ni semuanya tipu daya, ghurur, tipu daya. Bukan bersifat kekal. Apa yang akan nanti cari mana padan-padan je. Sekarang ni kalau kata makan pun makan obat rasanya lagi banyak pada makan nasi. Kan? Nak duduk pun tak larat, nak berjalan pun tak larat. Banyak nikmat yang Allah tarik. Itu pun masih tak sedar-sedar diri lagi. Jadi cubalah kita tingkatkan amal-amal kita. Mudah-mudahan Allah SWT pelihara kita. Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk terus kita beribadah. Jadi saya suka juga kan nak berkongsi-kongsi kan. Kita cubalah, ikhtiarlah seupaya mungkin, bangunlah malam, bermunajat kepada Allah, minta kepada Allah. Sebab sangat besar kekuatan tahajud tu cukup besar. Buat, saya pernah baca dalam satu kitab lah, ada sama ada betul tak betul bergantung pada yang punya diri lah kan. Dia kata cuba kita buat selama 40 malam berturut-turut, dan kita tengok apa yang akan berlaku pada diri kita. Saya tak boleh nak khususkan lah kan, orang mesti macam ni sebab masing-masing cara amal tak sama. Kalau macam kawan saya itu, Allahu'alam, saya yakin Allah SWT bagi dia rezeki, dia tak ada anak. Dia tak ada anak, lama dah, kahwin lama dah, tak ada anak. Jadi dia tanya saya, Ustaz, saya ni macam mana Ustaz nak buat, nak dapat anak ni. Kira macam obses sangat lah kan, mudah sangat anak kan. Saya kata aku pun tak tahu nak buat macam mana. Aku bukan doktor, kau tanya orang pun macam kau tanya salah orang, aku rasa. Tapi kalau kau nak minta pandangan agama, dari segi agama, aku nak kata pasti aku tak berani. Nanti kalau tak pasti, tak jadi, kau marah pula kan. Tapi kalau kau yakin Allah Ta'ala, kau redha dengan Allah Ta'ala punya keputusan, dua benda je kau buat, InsyaAllah, iaitu tahajud dan juga sembahyang sunat duha. Buatlah selama 40 malam berturut-turut. Bukan buat seorang, buat berdua. Jangan suami je buat, isteri tak buat. Jangan isteri je buat, suami tak buat. Pasal nak dapat anak mesti dua-dua. Dua-dua kena bekerja sama kan. Seorang je tak jadi kan. Kalau yang seorang tu uzur, suruh bangun juga, suruh dia berdoa sama-sama dengan kita. Masa kita berdoa tu dia amin, kita berdoa dia amin. Jangan dia berdoa kita amin, terbalik tu. Dia berdoa kita amin, kacau lah kali dia ke depan. Jangan, buat sama-sama, InsyaAllah dalam masa 40 hari. Kalau tak ada pun mungkin lebih daripada itu kalau Allah nak uji. Tapi Alhamdulillah, baru-baru ni dia jumpa. Ni cerita tu dah lama lah juga kan, tapi saya ingat balik lah baru-baru ni jumpa. Alhamdulillah, dia kata dah ada tanda-tanda, tapi belum confirm lagi. Tapi tanda-tanda kat arah itu dah ada. Saya kata kalau ada, Alhamdulillah, syukur lah kan. Dalam usia pun dah nak cecah 40 kan. Dalam keadaan usia itu Allah nak bagi, Alhamdulillah, kalau seorang-seorang lah. Tapi sebelum tu dia ambil anak angkat. Saya kata barangkali itu anak angkat punya rezeki tu kan. Allah nak bagi, sebelum dia bagi yang betul, dia bagi anak angkat dulu. Kau pelihara anak angkat dulu. Tapi Alhamdulillah, buat tengah malam. Tengah malam ni jangan, bukan kata malam pukul 2, pukul 3 tu, pukul 5 pun boleh selagi belum waktu masuk waktu imsak. Selama mana belum masuk waktu imsak, boleh sembahyang sunat tahajud 2 rakaat. Sembahyang sunat duha 2 rakaat. Sembahyang sunat duha tu kalau kita sini lebih kurang dalam pukul 8 pagi lah daripada pukul 8 pagi tu dah boleh start sembahyang duha dah, sehinggalah lebih kurang dalam pukul 11.30, pukul 12 itu boleh lah, tak ada masalah. Jangan dah tengah hari sangat, dalam kalau pukul 1 tu dah tak boleh, dia panggil istiwa dah. Istiwa tu dah tak boleh sembahyang dah.
Sebab mata istiwa tu, yang dikatakan istiwa ni, kita kena faham 12 tengah hari tu bukan tengah hari tu tengah hari lah, tapi bukan masih bukan digolongkan dalam waktu yang diharamkan sembahyang. Yang diharam sembahyang ialah waktu istiwa. Kalau tengok balik pada hadis tu, dia panggil waktu istiwa. Apa dia kata waktu istiwa tu? Waktu istiwa tu waktu matahari tegak, tak berapa saat atau berapa minit dia gelincir masuk waktu zuhur. Itu dia kata waktu tu dia tak boleh. Pada waktu istiwa tu, kalau dalam hadis tu dia kata tanduk syaitan keluar. Macam mana rupa tanduk syaitan jangan tanya saya lah. Saya pun tak pernah tengok. Kalau ada siapa tengok bolehlah kita kongsi. Dia dua tu keadaan, waktu tengah hari dan waktu asar tu, maghrib. Yang kata kan yang waktu asar, selepas asar tu kan tak boleh kan. Itu. So tapi kalau sunat sembahyang sunat jenazah, sembahyang lah. Macam mana kan, jangan sembahyang sunat jenazah tak boleh. Tapi biasanya orang akan lewatkan selepas zuhur kan. Tapi istiwa itu maksudnya, mana pukul 12 tengah hari masih boleh sembahyang duha lagi, tapi dah hujung-hujung lah. Cubalah jangan tinggalkan. Nabi tak pernah tinggal sembahyang sunat tahajud ni. Nabi wajib, bagi diri dia wajib, bagi umat dia kata sunat. Laula an asyqa ala ummati, ada amar tahun bisiwak, dia kata bisiwak. Ada yang kata solat apa semua tu, mana tak memberatkan umat dia. Tapi dia tahu dah, kalau dia kata wajib sembahyang sunat tahajud, wajib sembahyang sunat duha, memang umat dia takkan buat. 5 waktu pun umat dia tinggal kan, apatah lagi sembahyang dua. So cubalah kita buat, kita akan dapat kekuatan. Allah Ta'ala akan bagi kita satu kekuatan yang memang orang kata luar biasa. Dia punya kekuatan tu rohani itu luar biasa. Bukan kekuatan fizikal tau, kekuatan rohani. Kekuatan fizikal ni tak setara mana. Kalau kita tengoklah zaman sahabat dulu, yang tua-tua pergi perang, yang muda-muda pun pergi perang juga. Sekarang ni dah terbalik macam mana orang tua-tua dulu, yang tua-tua macam Abu Zar yang tubuhnya pun tak setara mana, Abu Hurairah pun tubuhnya, Abu Hurairah ni orang kata kurus cekung je, tetapi dia boleh pergi berperang dalam keadaan padang pasir itu panas. Tengok perang Badar, tengok perang Uhud, dia boleh berperang steady. Perang Rasulullah ni kebanyakan perangnya berlaku dalam bulan Ramadan. Dia boleh berperang dalam keadaan steady, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia orang ini rohani dia kuat. Bukan tubuh dia kuat, rohani dia kuat. Bila rohani dia kuat, bila dia pergi tu, dia nampak Allah SWT. Dia nampak janji-janji Allah tu, dia nampak. Macam mana Abu Hanzalah waktu tu baru saja habis menikah, baru saja diijak kabulkan. Barangkali malam tu jugalah malam pertama dia. Kemudian berlaku seruan jihad, al-jihad fi sabilillah. Dia pun melompat, pakai baju perang, turun pergi perang. Tak sempat mandi wajib, maka dia pun syahid, gugur syahid. Gugur syahid di medan perang. Tak silap perang Uhud gugur syahid. Perang Uhud atau perang Khandaq? Perang Khandaq. Gugur syahid di medan perang. Dan satu ketika Nabi dibuka kan. Memang Nabi ni nampak lah, kita tak petikai lah kan. Nabi ni dibuka kan hijab dia. Nabi nampak Hanzalah ni dimandikan oleh malaikat daripada bekas perak. Ada yang kata berjana bekas emas. Satu penghormatan untuk dia Allah Ta'ala bagi. Nabi nampak air daripada jasad Abu Hanzalah itu, air menitis. Bila habis perang balik ke Madinah, sahabat-sahabat pun pergi cari Hanzalah punya rumah, jumpa dengan isteri dia. Isteri dia menceritakan, Hanzalah pada malam itulah malam pertama dia bersama aku. Dia tak sempat nak mandi wajib, maka dia pergi perang. Apa yang menggerakkan dia? Bila dengar seruan jihad, dia tak nanti kata, nanti kejap aku nak mandi wajib dulu. Aku tak mandi wajib lagi, aku nak mandi wajib dulu sebelum aku pergi perang. Apa yang menggerakkan dia? Bila kata seruan jihad, dia terus pergi perang. Dan dia gugur syahid. Berbanding dengan kita, azan kejap lagi 5 minit lagi. Mampu tak kita? Syahid Hanzalah tu kita tak mampu. Azan ke surau 5 minit. Anak kita kadang-kadang buat kerja azan, apa salah kita tegur, berhentilah kejap, bang, dong, ngah, kak, apa kan, semayang, Tuhan panggil lu kan. Besok kau buat tak tahu hari, besok kalau Tuhan buat tak tahu, mau macam mana? Cuba kita tanamkan rohani dia tu, kita bangunkan rohani dia. Bila kita bangunkan rohani, bila rohani itu terbangun dan terbina, maka akan lahirlah umat-umat yang hebat, akan lahirlah generasi-generasi yang hebat, yang kuat jiwa dia. Hari ni jiwa hitam pukang semua kan. Jadi kita harap mudah-mudahan kita dapat taufik dan hidayah daripada Allah SWT. Okey, jadi saya ingat setakat itu je lah untuk hari ni. Ada apa-apa yang boleh nak kongsi dengan saya,
Kalau ada apa soalan, kalau boleh saya jawab hari ni lah. Kalau tak boleh saya jawab akan datang. Sebelum saya terlupa minggu lepas, bulan lepas ada sahabat kita tanya, surah Al-Quran ni siapa yang susun kan? Al-Baqarah, Al-Fatihah, Baqarah, Al-Imran, An-Nisa kan? Siapa yang susun surah tu? Yang susunnya ialah Nabi Muhammad SAW. Dia ada dua cara. Satu secara tauqifi dan satu secara tauqifi. Taufik maknanya benda tu daripada Rasulullah SAW, daripada wahyu daripada Allah SWT, mana bisikan ke ilham ke apa ke daripada Allah SWT, maka maknanya daripada Rasulullah yang tentukan surah itu. Macam mana ulama-ulama, sahabat-sahabat menentukan ini surah ni sepatut berada kat sini, iaitu apabila pada bulan Ramadan Rasulullah bila baca, Rasulullah akan baca daripada Fatihah dan ikut turutan. Berdasarkan turutan yang Rasulullah baca itulah maka ulama-ulama menetapkan surah yang pertama ialah Al-Fatihah, yang kedua Al-Baqarah, yang ketiga Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya. Itu secara dipanggil taufiqi, maknanya daripada Rasulullah SAW. Walaupun ada pendapat secara ijtihad para sahabat, tapi pendapat itu tidak kuat. Jadi yang kuatnya ialah daripada Rasulullah. Jadi kita tak ada risaulah mana surah itu Rasulullah yang susun. Cuma kalau kita baca, sebaik-baiknya kita baca keturutan lah. Tapi kalau kita tak boleh nak ingat turutan surah tu, bacalah apa yang terlintas. Iqra'u ma tayassara minal Quran kan. Manakala Imam Syafi'i kata Iqra' ma tayassara minal Quran, baca apa yang kamu rasa mudah. Sebab itu dalam mazhab Syafi'i dia Fatihah tu tak wajib, kita rukun. Tak baca Fatihah tak sah solat kita. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah tak baca Fatihah tak ada masalah. Kalau dia tak baca Fatihah tak jadi masalah. Tapi jangan kita buat kat surau kita lah. Dia angkat takbir Allahu Akbar, dia pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad. Makmum lintang bukang, mula makmum berbisik-bisik. Tapi kalau dalam belajar tak ada masalah. Boleh tengok dalam kitab-kitab ada ini bukan benda baru. Nanti jangan kata ini benda baru pula. Boleh tengok dalam kitab-kitab. Jadi cuma kita ni mazhab Imam Syafi'i kita ikutlah supaya dalam masalah kunut kan, kalau nak baca tak baca kan, kita mazhab Syafi'i baca. Kalau tertinggal kena sujud sawi kan. Tapi kalau katalah satu masa imam tu tak baca kunut, kita jangan persoal, kita ikut aja. Tugas kita makmum ikut imam. Imam sujud, kita sujud. Jangan imam sujud kita baca kunut. Kalau kita imam sujud kita baca kunut, batal solat kita. Sebab imam itu untuk diikuti, bukan untuk dipertikaikan. Nak pertikai selepas tu. Kita tanya dia balik, memang terlupa ke baca kunut? Tak, saya tak terlupa. Memang saya berdasarkan ilmu saya, pendapat kalau Imam Abu Hanifah kata kunut bukan wajib. Sebab kunut ni pun kalau Imam Malik, dia sebelum rukuk, kita bangkit daripada rukuk kan? Betul kunut kita bangkit daripada rukuk. Imam Malik sebelum rukuk baca kunut. Kat situ pun dah ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama. Walau bagaimanapun perselisihan itu diterima di kalangan mazhab kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada masalah selama mana Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad Ibn Hanbal, tak ada masalah. Yang masalahnya yang kita tak tahu daripada mana sumber. Kalau macam daripada Syiah ke apa semua sebagainya kan, itu kita tolak tepi lah. Dalam bab sembahyang ni pun banyak lagi kita kena tengok. Kadang-kadang kita rasa kita sembahyang dah betul, tapi sebenarnya kita sembahyang tak betul. Cuma sikit lagi saya tengok nak kongsikan macam sembahyang Jumaat bila imam dah ada di atas mimbar, tak wajib kita sembahyang sunat lagi dah pada ketika itu. Tapi saya tengok kalau kita pergi sembahyang, kita tengok imam dah kat khutbah, dah baca dah khutbah tu, makmum yang datang masih lagi solat sunat. Sebenarnya tak wajib. Bahkan ada yang setengah menghukumkan haram sebab mendengar khutbah itu wajib. Sebab khutbah itu ganti dua rukun tu kan, yang sembahyang tu kan. Sebab kita sembahyang zuhur 4 kan, jadi ganti 2 rakaat khutbah itu. Maksud khutbah itu ada rukun. Bila khutbah ada rukun, kena dengar. Bahkan orang yang tertidur waktu khutbah itu pun wajib kena ambil wuduk balik. Dia tak boleh, dia dah terlelap, walaupun terlelap 1 saat batal dia kira. Kena pergi bangun ambil wuduk. Ini tak ada, dia sembahyang, kita tengok dah tersengguk-sengguk. Bila orang kata aqimus solat, imam kan last kali kan pada khutbah aqimus solat, dia pun Allah Akbar kata Allah bergerak. Maknanya dia sembahyang tidak ada ilmu. Kita sembahyang tidak ada ilmu, kalau tidak sia-sia penat aja. Okey, kalau ada, kalau tak ada kita tangguh.
panggilan perang tu dia tidaklah berlaku di tengah malam, tapi ada yang menyebut berlakunya seruan perang itu ialah pada menjelang subuh. Pasal musuh dah hampir. Pasal peperangan Khandaq itu berlaku, iaitu yang dipanggil Wahazimul Ahzab tu kan, yang kita baca tu kan, Allahu Akbar kan. Itulah peristiwanya. Bila dalam peperangan Khandaq itu kita menang, tentera Islam menang, maka dia orang beramai-ramai bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dia tak takbir lah macam kita. Kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu bukan nak pergi perang, bukan nak kata syukur gembira perang. Itu macam sedih. Orang Arab dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dia tak ada sedih kat situ kan. Itu dia orang. Jadi panggilan perang tu bila berlaku, dia panggil perang tu, kita tak tahulah sebenarnya cara macam mana. Ada kan al-jihadu fi sabilillah ya masyarakat muslimin, al-jihadu fi sabilillah. Kita tak tahu adakah dia perang tu dia panggil dia pukul gendang, gendang perang tu kan. Macam kita lah kalau kat dulu pukul beduk kan, kalau ada kematian kita tang kita tahu tu ada kematian. Kalau ketuk-ketuk tu dah waktu masuk buka. Itu saya tak tahu cara macam mana, kita tak jelas tu. Cuma dia sebut apabila seruan jihad itu berkumandang, maka Abu Hanzalah terus meninggalkan tempat tidurnya dan dia bersiap-siap dan terus menunggang kuda masuk ke medan perang tanpa bertangguh-tangguh. Itu dia. Macam itulah Abu Hanzalah. Tapi kalau kita kat macam kita hari ni, tengok kesesuaian kita lah kan, kemampuan kita nak pergi perang pun, kalau tak ada ilmu pun tak boleh juga kan. Tengok bunyi bom, bunyi apa, peluru berpandu berdentam-dentum, kita balik je pasal takut. Terkencing pun ada, jangan main-main. Sebab perang ni antara hidup dengan mati kan. Sama ada kita mati sebagai syuhada ataupun kita hidup dan menang sebagai inilah pejuang-pejuang fisabilillah lah. Maknanya kita dapat kemuliaan lah. Kalau kita menang, kita dapat kemuliaan. Kalau mati, mati pun dapat kemuliaan juga. Mati syahid, orang yang mati syahid tak boleh kita sembahyangkan dia, tak boleh kita kafankan dia, tak boleh kita mandikan dia. Kalau kita mazhab Syafi'i, kena tanam macam mana dia mati, macam itulah kita tanam. Kalau dia mati kat depan, kalau kata dia mati kat tepi tu, tanam kat situ je. Sebab besok dia akan dibangunkan kat situ, sebab tempat dia syuhada. Tapi dalam mazhab-mazhab lain, imam lain, tak apa, kita kumpulkan dia. Macam mana sahabat dikumpulkan dekat kuburan Baqi', ada yang dia bawa ke kuburan Baqi', ada yang bawa dekat dekat Bukit Uhud tu, ada yang dianjakkan sikit. Macam sekarang ni semua kan, ada jenazah-jenazah tu yang dah teranjak disebabkan berlaku banjir besar satu ketika dulu, maka jenazah tu dianjakkan. So tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya dekat situ lah. Itu semua masalah perbezaan di kalangan ulama' je. Tapi yang jelasnya ulama' kata mandi tak payah mandikan lah. Sebab dia kata balhum ahya'u 'inda rabbihim, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhan dia. Cuma kalau tak silap saya, pendapat Imam Malik, kalau tak silap saya, cuba tengok balik lah kalau tak silap lah, yang dia suruh ni lah mandikan juga. Tapi tak apalah, itu satu pendapat di kalangan ulama' walaupun mungkin berbeza, kita raikan sebab dia ulama'. Kalau bukan ulama' tak apalah, kita boleh argue. Okey, ada lagi? Kalau tak ada, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As.